والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sambung ulumul hadis. Kuliah yang ketiga ini saya nak tunjukkan di sini, katakan A ada satu bicara macam ni. Disebut Ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal tahun 852 Hijrah melalui kitabnya Taqribut Tahdhib melebur kata thiqah. Thiqah maknanya dipercayai kepada perawi Khalid ibn al-Harith. Sudah. Kemudian yang kedua pula, dia kata hadis ini menggunakan lafaz sami'tu Rasulullah, maknanya aku telah mendengar Rasulullah. Entah nota ni kan, maksudnya nota ni. Persoalan saya nak supaya guna ilmu tengah itu. Ingat ada beberapa habis sekali. Kita ada beberapa yang saya suka ingat. Katakan ada orang yang buat tulisan macam ni. Yang kedua ni dia kata hadis ini menggunakan lafaz sami'tu Rasulullah, mana aku telah mendengar Rasulullah, menunjukkan bahawa Abu Hurairah mendengar sendiri hadis tersebut daripada Rasulullah, bukan melalui perantara. Jadi soalannya saya nak tanya sini, A itu bidang ilmu mana? B itu bidang ilmu mana? Kita kan gitu, kan dua ilmu baru. Kau keselok dah. Mana? Ilmu ulumul hadis terbagi pada dua, ya Roy? Riwayah dengan dirayah. Riwayah bicara apa? Kau mana perawi? Riwayah. Dirayah cara perawi. Dia cara ke sana, dia perawi lagu mana. Riwayah dia cara ke matan sebutan dalam hadis. Kau mana riwayah, kau mana dirayah? Atas tu riwayah ke dirayah? Nah, atas ni dirayah. Sebab dia cara kedudukan perawi, kredibiliti perawi, sikoh ke tak sikoh, boleh percaya ke tak boleh percaya. Ini bidang dirayah. Ingat tak? Yang kedua ni baru riwayah, sebab riwayah membicarakan sebutan kalimah dalam matan hadis. Jadi di sini dia menyebut sami'tu, maknanya dia sebut sini gagah. Satu riwayat yang gagah sebab perawi hadis ini dia mendengar sendiri daripada Rasulullah, bukan dia kata an. Kalau dia guna perkataan daripada Rasulullah, dia dengar sendiri, kalau dia kata ya, daripada Rasulullah. Jadi hal inilah disebut sebagai hadis ataupun ilmu hadis riwayah. Itu saja soal ini lah. Jadi setiap kali saya yang baru, jadi agaknya boleh faham, boleh beza antara riwayah dengan dirayah. Kita ilmu hadis dirayah ni saya sebut baru ni yang nama lain dia. Apa ilmu hadis dirayah? Mustalah hadis ataupun usulul hadis. Jadi kalau tak disebut ilmu dirayah, kita sebut mustalahul hadis. Sebutannya mustalahul hadis. Sebut biasa orang kampus sebut mustalah hadis. Kita duduk pondok lama, kita mengaji mustalah hadis. Kita duduk di ma'had dulu mengaji mustalah hadis. Itu dah masuk universiti Melayu pun mengaji mustalah hadis. Jadi kita sebut mustalah hadis. Tak payah kita sebut mustalahul hadis. Itu bahasa standard dah. Kita sebut mustalah. Baik, dari tiga nama itu saya sebut baru ni, yang paling popular ialah mustalah hadis. Ilmu hadis dirayah jaga awak sebut. Usulul hadis jaga awak sebut. Popular di lidah kita khususnya orang Melayu ni, atau bukan Melayu sekalipun, yang paling popular istilah mustalah hadis, iaitu ilmu yang membicarakan selok belok hadis. Ya kan? Jadi ambil bubuh dalam kepala kita di mana-mana. Dia mengaji gapo di Masjid Nuri Malang bawah IPTE mustalah hadis. Boleh sebut? Ada sebut sekali mustalah hadis. Dia duduk itu jadi gini. Dulu itu kita main mana? Main ngaji mustalah hadis. Ini bonyo. Orang pondok bukan dulu. Kita ngaji mustalah hadis. Kan? Sebabnya IPTE dah recognize, dia telah iktiraf.
Saya pun tadi dari dulu lah. IBD maksud dari FB dia lah. Dia sudah jadi usul dia lah untuk baik. Bagi kepada yang kita ni. Oleh kerana ilmu hadis dirayah, soal hadis tadi merupakan ilmu di 2 poin ni. Allah tak boleh mengkaji metode-metode, cara-cara bagi mengenal pasti penerimaan atau penolakan sesebuah hadis, sama ada daripada aspek sanad ataupun matan teksnya. Maka tumpuan dan keperhatianan yang tinggi telah diberikan oleh ulama hadis terhadap ilmu ini. Jadi ulama hadis banyak dia fokus kepada ilmu hadis riwayat ataupun mustalah hadis. Itulah. Jadi walaupun hadis ada ilmu hadis riwayat, cara pematan tu boleh katakan sampai 10% penekanan ulama hadis terhadap ilmu dia. 90% penekanan dia ialah ilmu hadis dirayah ataupun mustalah hadis. Jadi kita boleh katakan subjek kita walaupun ulumul hadis bagi dua, dirayah dengan riwayat ataupun mustalah hadis ataupun riwayat, kerana dia menguasai 90%, maka tidak salah kalau kita kata ulumul hadis ini hadis mustalah hadis. Jadi subjek ni kita boleh kata subjek mustalah hadis. Fokus 9 mustalah hadis. Fokus 10 barulah ulumul Quran. Kalau sebut ulumul hadis boleh sebut mustalah hadis. Faham? Kalau dia tanya mana kedai kopi balik ni, cikgu suka dia lah. Dia ngaji ke apa? Mustalah hadis. Baru ide sikit dah. Keadaan ini telah melahirkan beberapa jenis ilmu lain. Bahawa dia dicapai mana, sebagaimana kata Al-Hazimi itu kata ada 100 gram. Ibn Salah dia kata ada 65. Dia pecah pula. Kerana mustahaknya ilmu hadis dirayah ataupun mustalah hadis tadi, dia melahirkan beberapa cabang ilmu lain. Apa tujuan? Ia bertujuan memantapkan lagi ilmu tersebut dan seterusnya mencapai objektif bagi mengenal pasti sesuatu hadis itu diterima atau ditolak. Jadi maknanya inilah ilmu untuk menentukan sesuatu hadis itu layak diterima ataupun dipanggil makbul, ataupun hadis itu ditolak ataupun dipanggil mardud. Istilah ilmu makbul, tolak, mardud. Bukan sahaja ilmu bukan ilmu apa ni ulama hadis pandai-pandai. Oh hadis ni tolak ilmu, hadis ni sahih boleh ilmu. Nak boleh sampai situ tu dia terpaksa melalui cabai-cabai ilmu lain yang kita tengok. Cabai-cabai ilmu ini nanti banyak bengkel dia, banyak makmal untuk menguji sesuatu hadis itu sama ada diterima atau ditolak. Boleh faham? Semudah betul tak? Kalau bahasa beli sikit huraian terbayang dah. Saya tak sini terpah, tak sini teruji. Antara ilmu-ilmu tersebut, tengok mula-mula dipanggil ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis itu ilmu perawi-perawi. Rijal ni ialah perawi daripada perkataan rajul ni lelaki. Rijal lelaki. Ilmu perawi ataupun dalam bahasa luar ni dia panggil biodata perawi. Biografi perawi rijal. Jadi kitab dia ulama-ulama telah buat banyak kitab ilmu rijal hadis ni, dia sebut perawi-perawi. Misalnya dia sebut misalnya Al-Qasim baru ni, perawi nama Al-Qasim. Dalam tu tarikh lahir bila, mati bila, siapa dia tu guru dia, mana negeri dia mengaji, siapa dia anak murid dia, apa dia kepakaran dia. Itu nak banyak ilmu rijalul hadis. Sore-sore ada. Dia susun mengikut abjad. Cari kitab dia daripada huruf alif ba ta sa tu berjuluk macam dictionary. Kita nak cari orang yang nama misal Salman, cari kat Muslim, dia wayak habis biografi dia. Ini telah disusun oleh para ulama. Kalau tulisan Arabnya ilmu rijalul hadis. Jadi transliterasi itu kita mula-mula telah lagi kita perkenalkan tulisan transliterasi itu dia mewakili setiap perkataan. Ilmu. Tapi sini saya guna bahasa Melayu ilmu. Rijal. Walaupun bila kita sebut rijalul hadis,
Lu tu tak boleh tulis LU. Dia tulis rijal al-hadis. Pasal dia ambil sesuatu perkataan. Rijal al-hadis. Bila baca wasat, rijalul hadis. Kemudian ilmu al-jarh wa ta'dil. Gini. Dia sebut dulu ada sebut rijalul hadis. Jadi kami sebut tak betul tak? Kita mengaji hadis lagu mana dah? Uruhal rijalul hadis. Ilmu kedua ialah apa yang disebut al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa at-ta'dil. Al-jarh wa at-ta'dil. Tiga kata di slogan yang pula wa sini. Al-jarh wa at-ta'dil. Bila wasal al-jarh wa at-ta'dil. Ada sebut dah. Al-jarh wa at-ta'dil. Al-jarh wa at-ta'dil. Orang ngaji hadis kan, dia mesti reti kan. Al-jarh wa at-ta'dil tak boleh. Di popular. Kemudian al-jarh wa at-ta'dil, semua ni perincian kita akan tengok dalam bab akan datang. Tapi orang dia perkenalkan dulu. Saya sebut dah sebentar lalu, kalau rijal hadis itu biografi perawi. Tapi al-jarh wa ta'dil dari segi semua aku sih kaya. Ada lagi sini, tulis-tulisnya. Lebih muasal. Kita kan lagi 1, 2, 3, banyak. Untuk belakang lagi. Depan ada. Sana segini dia kalau boleh besok ini dia orang laki-laki kalau perempuan. Ini saya di bawah perempuan. Baik. Al-jarh maknanya luka sebenarnya. At-ta'dil maknanya adil. Kemudian al-jarh wa ta'dil ialah ilmu yang membedakan dari segi sudut positif dan negatifnya seorang perawi. Al-jarh ialah perkara-perkara yang negatif kepada perawi. Misalnya dia ini pelaku maksiat, pelupa, cakap dusta, tidak amanah, khianat, tu duduk dalam al-jarh. At-ta'dil ni pula dari segi positif dia. Dia orang alim, orang amanah, cakap benar, tidak dusta, kuat ingatan, ilmu banyak, duduk di at-ta'dil. Ulama telah menghasilkan banyak kitab-kitab yang menyenaraikan perawi-perawi juga disebut dalam mengikut abjad start daripada 10 alif sampai 10 ya nama-nama perawi. Belek cari indeks dalam tu kita akan jumpa seseorang itu ini orang bagi ilmu mengumpat. Inilah salah satu daripada mengumpat yang dibenarkan oleh Islam. Dan ghibah mengumpat itu sebenarnya haram dalam Islam. Kecuali beberapa tempat, di antara tempat yang boleh mengumpat ia adalah ilmu al-jarh wa ta'dil. Dalam ni kita mengumpat oleh dia ni johoknya, dia ni alim oleh tak berupuskan kecil lain, pandang lain dah. Jadi itu benda negatif. Sini dibincang dalam al-jarh wa ta'dil. Kemudian ilmu gharibul hadis. Sebut gharibul hadis. Gharibul hadis ialah ilmu yang membincangkan hadis-hadis yang terpencil. Gharib mana asing. Jangan hadis ni tak ada orang riwayat, dia seorang yang riwayat. Ini juga ada ilmu dalam ulumul hadis, cabang ilmu mustalah hadis. Kemudian ilmu mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis. Apa mukhtalafun? Percanggahan antara hadis-hadis. Bila kita jumpa satu hadis, hadis ni kata lagu ni, buku hadis lain, hadis ni seolah-olah maksud dia bercanggung. Nampak tak? Kita tengok atas darat sepekan lalu, hadis dua ni bercanggung antara satu sama lain maksud dia. Ulama-ulama telah ada daya usaha, telah menserasikan hadis-hadis seumpama ini supaya dia dapat disatukan. Cuba tengok kan, gigi ulama macam-macam cara dia buat. Nak boleh hadis sebab tu kalau orang main-main hadis baru kena dia. Ikut dia baca hadis dia tak bukan kan tu. Ambil mana dia begini ada siapa dekat buku tu cabai ilmu metodologi bengki makna dia nak siasat hadis itu kan.
Sampai ilmu macam ni pun dia ada. Kita tengok hadis itu bercakap, tapi ulama boleh buat sebab dia dah buat dah kita. Macam mana kita nak serasikan di antara dua hadis yang kelihatan bercakap. Faham setakat ni? Tak payah dah. Ya, jauh pula kan? Kemudian ilmu ilalul hadis. Sebut dia ilalul hadis. Ilal al-hadis jadi ilalul hadis. Ilal makna cacat, kecacatan hadis. Dia boleh daripada kitab ni, semua ni kita PJ depan ni dia ada hadis hospital. Cacat ni makna bila ada satu hadis dia tengok dia boleh kenal oh ni cacat. Cacat mana hadis? Kecacatan hadis. Kemudian ilmu nasikhul hadis wa mansukhi. Nasikhul hadis wa mansukhi. Ada sebut nasikhul hadis wa mansukhi. Dia lebih kurang serupa dengan ayat Quran nasih dan mansukh. Apa dia nasih mansukh? Yang mendidik, yang kena didik. Ada ayat Quran yang mari mendidik ayat dulu. Faham? Mari satu ayat bisa dihukum agak lah, hukum agak mula-mula kan. Wala taqrabus salata wa antum sukara kan. Jangan kamu menghampiri sembahyang kalau kamu mabuk. Maknanya masa baru boleh minum lagi, dekat anak sembahyang berhenti minum. Ada hukum lagu tu lagi. Oh, bagi pakar hukum tu. Pasal mari ayat Quran yang selepas padanya yang mengharamkan arak secara total. Ini orang panggil nasih dan mansukh. Kalau ayat Quran lagu tu hadis-hadis juga. Hadis mula-mula mari ayat hukum ni boleh makan misalnya menaten. Mari hadis kedua menasahkan hukum hadis yang pertama. Faham? Okey, dia panggil nasikhul hadis wa mansukhi. Barulah kita nak masuk sejarah. Sebut beberapa saja walaupun dia kata siapa yang ilmu hadis ni banyak kan. Sejarah ringkas kelahiran ulumul hadis. Nak boleh berlahir ini lagi mana? Zaman Nabi mula ada pada nasibul hadis wa mansukh ilalul hadis mukhtalaful hadis wa sebut tadi ada pada zaman Nabi. Jawab dia ilmu tak ada lagi. Cuba kepahaman itu sudah ada. Cuba tidak dibuat dalam bentuk ilmu. Nanti kita tengok ke depan. Baik. Kepentingan bagi memastikan kesahihan meriwayatkan perkataan dan perbuatan. Ini ada jamin Nabi. Nak pastikan kesahihan meriwayatkan perkataan dan perbuatan atau apa jua yang disandarkan kepada Rasulullah dapat dilihat kepada amalan keras baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri terhadap sesiapa yang tidak mencermati atau sengaja mereka dan mencipta hadis kemudian disebutkan kepada dirinya. Rasulullah beri amalan keras kalau dia reka hadis. Kita yang tidak tahu. Cuba tengok ni hadis Nabi. Hadis ni ulama hadis kata sudah sampai ke peringkat mutawatir. Ingat tak saya sebut mutawatir? Tahu ya? Atas pada sahih. Ni hadis mutawatir. Hadis yang atas pada sahih lagi. Semua orang tahu hadis. Lagu mana hadis itu bunyi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terjemahan, sesiapa yang mendustai ke atas diriku dengan sengaja, maka bersedialah tempat tinggalnya di dalam neraka. Ini maksud neraka. Mendusta ke atas diriku arti kata aku tak kata. Kata hak suka aku kata. Kan? Jawab dia hadis palsu. Banyak dalam hadis palsu dalam sejarah manusia di mereka. Satu contohnya ada seorang itu dia nak jual dia apa dia tak laku warna putih. Dia buat hadis man kafadati kan abyad lam yuqarribu as-sihru as-sihru wa ta'ala sebagai dia kata sesiapa yang memerah yang berapa putih maka dia dijauhi daripada sihir. Nasulah ayatnya dia bagi hadis palsu. Ini membohong. Jadi banyak hadis palsu dari sejarah telah direkodasi oleh manusia. Baik, cuba tengok. Nabi sebut aja. Antara dari buku itu. Innaka biman alayya laisa kakadhibin ala ahadin. Faman kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta ke atasku tidak sama seperti berdusta ke atas orang lain.
buat berlaku orang lain, mereka cerita orang lain tak serupa, section lain, berat dosa. Kan? Kita berlawak ke orang dengan cerita-cerita orang lain, berdosa tu. Masuk dalam Al-Kabair, Ibn Zahabi dah senara, cakap bohong ni masuk dalam 70 dosa besar. Kan? Tapi dusta ke atas Nabi ni berat lagi. Section lain kalau kita tengok dalam misalnya Mahkamah ni, masuk section lain. Berat yang Nabi sebut. Tapi ujung sama dengan hadis tadi, bahawa man kadzaba alayya muta'ammidan falyaktabawwa maq'adahu minan nar. Baik. Kita mungkin tidak berlawak ke atas Nabi secara reka hadis. Tapi kita termasuk juga orang yang menyebar hadis palsu. Kalau kita tidak cermat, jumpa kita terus forward kepada orang. Kan? Sebab tu bila kita dah melangkah ke dunia akademik macam ni, tolong berhati-hati supaya kita tak sedang buat pelangkah dalam dulu masuk dalam WhatsApp waktu kita comel kita pun nak forward orang. Apa kata kalau benda itu benda yang bersandar pada hati palsu. Banyak ustaz-ustaz yang tidak cermat dalam masalah ini, dia pakai comel kita nak forward. Tapi forward kita tentu menyambungkan hadis palsu. Kan? Jadi hari ini cukup hati. Kenal siapa dia. Kalau orang ulama sungguh pada siapa dia dari kita tengok di buku Dr. Abdul Basit. Oh tu takut. Ni orang yang ada metodologi. Tapi kalau ustaz-ustaz uya-uya agak banyak-banyak orang haji balasah ni kan. Kalau saya dengar terlalu banyak benda-benda yang palsu, ia tidak silap. Baik. Ingat satu pesan yang nanti. Dia kata ini hadis Muslim. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Dia kata cukuplah seseorang itu sudah pun menjadi pendusta bila mana dia menyebarkan apa saja yang dia dengar. Itu wasat-wasat kita. Apa saja kena forward. Walaupun kita tidak mereka cipta pembohongan itu, Nabi kata cukup dia jadi pembohong. Dengan hanya mendengar apa saja, boleh apa saja, orang apa saja, terus kita sebarkan. Kan? Dosa tak ada masa-masa. Kita ni tak boleh pahala. Sebab tu, bila kita start mengaji gini, mengaji metodologi, dia cermat lah. Pesan ke anak-anak kita, dia cermat. Nabi dulu nak tengok dulu, cuba tengok dulu. Kena ilmu belit-belit, mau royak cerita keramat sana, keramat sini kan? Kita cek dulu. Dia betul ulama-ulama yang bertanggungjawab sebelum kita jawab. Boleh pandang? Apa dia cek masa ni? Tadi dah pasal ibadah dah. Hanya mendustai dalam hati itu. Mendustai tidak ada bermaksud hadis palsu saja. Ataupun orang mati lauk hadis pakai dia mati lauk. Hak tu dia masuk dalam kehilangan. Bukan dia mendustai. Hak mendustai maknanya mana membawa apa ni kita tengok dalam tafsir hari ni, dia membawa benda yang tersumpah dengan Nabi sebut. Kalau hak tu dia panggil yang mengingkari. Dia mengingkari perintah Nabi. Itu lain kan? Sama-sama berat tapi kehilangan section lain. Ni aja. Betul hadis saya. Kau mana tadi? Betul baca. Hak kapal bil mati. Kapal apa sebenarnya? Kapal bil mati katiban. Kau tulis terjemah saya apa? Kapal bil mati katiban. Katiban pendusta. Katiban an yuhadditha bikul li ma sami'a. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa. Istilah bi kul lima ma sami'a. Cukuplah dengan seseorang itu berdusta apabila dia menyebarkan apa saja, setiap apa yang dia dengar. Terjemah dia tu dah. Boleh? Ini hadis Muslim kan?
Hadis riwayat Muslim. Okey, sambung ni. Tidak nak. Kalau tidak tu tajuk sikit kan. Tapi kadang hubungin. Apa dia nanti? Apa ni? Kadang-kadang dia kata dia punya hadis itu ni lah. Apa dia? Hadis pas dia tu bawa video. Tak. Biar kau bawa video lah tak boleh. Lagi comel hadis tu bunyi lagi orang keliru. Macam saya sebut tadi, laul apa baca dulu kan. Laula kama khalaqta fatu. Nampak betul lagi salah hang dah. Kalau dia buat dalam betul, dia comel hak tu lagi payah mengesah. Jadi untuk mengesah palsu tak palsu tadi, mustalah hadis. Mustalah hadis yang menilai sama ada hadis itu palsu atau tidak. Kan? Ada. Dari segi bila kita hadis dan kita tengok mungkin hadis kan. Jadi bila kita mengaji dia ni, kita mestilah ada Romi dia tu buah kan. Tapi soalan lagi dia kata kita itu hadis itu lah betul. Kita hadis ditulis. Perawi. Romi. Itulah sebenarnya kalau metodologi kita betul. Apabila kita menulis membaca hadis, kita tak sebut perawi sebab apa? Seolah kita nak susu orang nak cek. Bila kita sebut Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, kita boleh jujur. Ini terkait saya kau ya. Contohnya. Di atas waktu tersebut telah mendorong para sahabat dan tabi'in dan ulama selepas mereka supaya berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan sesebuah hadis. Tengok. Walaupun tak ada ilmu hadis tapi sahabat tabi'in amat berhati-hati. Dia tidak terima sembarangan. Hasilnya telah melahirkan berbagai-bagai ilmu dan metodologi dalam usaha menapis dan memeriksa sesebuah hadis sebelum dia diterima dan dijadikan hujah atau hukum. Dia periksa cek dulu. Tengok contoh. Sejarah ulumul hadis bermula. Walaupun tak ada ilmu ulumul hadis, dia bermula di zaman Abu Bakar selepas tak ada Nabi. Kalau ada Nabi tak kisahlah. Kalau dia kata ni hadis, boleh tanya Nabi sendiri. Ya Rasulullah, mu sampai lagi ni kata. Kan? Ini dah Nabi tak ada. Bila Nabi tak ada, cuba tengok berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan bahawa Abu Bakar telah didatangi oleh seorang nenek yang meminta hak pusakanya daripada peninggalan cucunya. Cucu dia mati, ya Amirul Mukminin, inna fi diqan mal. Dia kata, cucuku telah mati, adakah boleh kat pusaka? Nah, dia kata apa? Permintaan nenek tersebut dinafikan oleh Abu Bakar atas alasan beliau tidak pernah mengetahui apa-apa tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan perkara tersebut. Abu Bakar tengok dia tak bulan. Dia kata, aku tak lagi dengar lagi hadis Nabi yang nenek kamu kita panggil sini wow. Kau tak ada istilah wow. Wow, dia kata nenek ni boleh sabab tak lagi dengar. Tengok, dia tak berani. Cuma dia. Tapi walaupun tak berani, dia mari pula dia kata, ada aku tak dengar. Maka lalu kemudian beliau bertanya kepada para sahabat. Ada siapa yang dengar? Dia kata, bila cucu mati nenek boleh sakit? Ada. Tampillah Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, menyatakan bahawa beliau pernah mengetahui daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa nenek akan menerima 1/6 daripada harta yang diwarisi daripada cucunya yang telah mati. Aku dengar ya Amirul Mukminin, dia kata Al-Mughirah kata boleh 1/6. Abu Bakar wakil dia terima. Dia tidak terus menerima pernyataan Al-Mughirah, sebaliknya mendapatkan saksi terlebih dahulu. Ini ayat metodologi. Dia tidak gagal. Tidak kata kalau kita kira Al-Mughirah sahabat Nabi, dia benar atau bagai kalau nak pakai hadis tu kepada dia tak. Tapi dia nak ada counter check. Aku nak sembang. Maka tampillah Muhammad ibn Maslam sebagai saksi yang membenarkan pengakuan Al-Mughirah. Maka Abu Bakar pun terus menunaikan hak nenek tersebut. Anak muda, inilah yang metodologi ulumul hadis ataupun mustalah hadis yang dicetuskan oleh sahabat. Sekarang ya, bukan ada lagi masa tu, tak tulis lagi ilmu hadis, tapi metodologi itu sudah ada. Para sahabat lain seperti Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa Al-Ash'ari dan lain-lainnya bercakap mengenai pribadi seseorang perawi hadis apabila hendak menentukan sama ada menerima atau menolak sesuatu hadis. Apabila riwayat satu hadis aku dengar daripada Rasulullah kan, siapa dia riwayat Umar? Ali bin Abi Thalib, Umar Al-Khattab, Abu Musa dan para sahabat yang bertanya. Dia tidak kata, oh, lagu ni hadis Nabi dia kata.
Lagu ni dia kata, tak tutup ke ni lama. Kayak rugi ke tak ada sekarang. Tanya kau kira lama. Tanya kau dia sambil banget dia kata tahu pada fikir apa. Baik. Jadi masing-masing yang tidak bila dia dengar hadis, bahkan dia akan bercakap-cakap, mengumpat. Ini kan timbul ilmu al-jarh wa ta'dil tadi. Dia mengumpat sama dia. Aku dengar misalnya kata Ja'ah Umar, dia wajah Pak dia, aku dengar orang dia kata dia terima hadis daripada Nabi gini. Siapa dia aku dengar? Disebut nama orang ni. Maka dia pakai orang ni boleh pakai kata. Setahu aku dia ni tak berapa amanah. Setahu aku dia ni boleh pakai. Jadi maknanya tradisi mengumpat itu yang dibenarkan telah bermula sini. Dia bercakap mengenai pribadi seseorang baru. Pada singkat tersebut telah diteruskan oleh para ulama tabi'in seperti Sa'id Al-Musayyab. Ini tabi'in. Ingat lagi tabi'in siapa dia? Orang yang tak jumpa dengan Nabi, tapi dia mengaji dengan sahabat. Dia mati tahun 94 itu. Sa'id Al-Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi dan Muhammad Ibn Sirin. Cuma ulumul hadis peringkat sahabat dan tabi'in belum dibukukan lagi. Ulumul hadis mula dibukukan pada zaman atba'ut tabi'in. Kemudian pada zaman tabi'in barulah mula dibukukan. Usaha untuk membukukannya dilihat mendesak ekoran wujudnya percampuran antara hadis sahih, dhaif dan palsu. Bila zaman telah lama berlalu jauh daripada Rasulullah, maka ada macam-macam hadis yang tidak berapa boleh percaya, perawi-perawi yang tidak boleh dipercaya, dia buah hadis palsu mereka. Asyiklah barulah ulama pada masa itu kita kena ada sistem pula. Nak tanya Nabi tak ada sahabat lama mati dah. Bagi kita buat apa? Kita kena bukukan ilmu ini. Ketika ilmu-ilmu ini pengetahuan yang ada dalam dada kita, dia ada tak? Sebab kita mengaji dengan sahabat, baik kita buat pun. Kita buat satu disiplin ilmu. Pada peringkat awal ulumul hadis tidak dibukukan secara kitab yang khusus, sebaliknya dia berada pada sisipan kitab-kitab ilmu lain. Misalnya gini, orang yang mula-mula sekali membicarakan ilmu ulumul hadis, mustalah hadis ni, ilmu saya bela hadis apa ni? Imam mazhab kita, jadi Imam Asy-Syafi'i. Dia tulis dalam kitab dia Ar-Risalah. Dan dia kutip pun dalam buku dia ada panggil lagi, tapi orang tak baca. Kata mazhab Syafi'i tapi jangan orang rujuk pada. Bukan dia tulis berbagai ilmu untuk dalam kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Tetapi ilmu hadis adalah bentuk sisipan, bukan kitab khusus. Bila Imam Syafi'i tulis hadis, dia cuba hurah hadis ini dari sudut mustalah hadis. Ini perawi ini mati bila dia mengaji dengan siapa, orang ini boleh dipercayai. Itu Imam Syafi'i telah bincang dalam kitab Al-Risalah dan kitab Al-Umpan. Bukan buku yang khusus. Kemudian antara perkara yang dibincangkan dalam kedua-dua kitab tersebut, kitab Al-Risalah dengan Al-Um tadi, ialah syarat-syarat hadis. Nak boleh kata sahih tu Imam Syafi'i syarat. Sebelum nak kata hadis ini sahih, syaratnya gini. Imam Syafi'i telah bicara ke dalam dua kitab tadi, tapi bukan kitab khusus. Kitab tu mungkin kitab bekoh, kitab akidah tak? Okey. Syarat-syarat hafalan seseorang perawi, mana perawi nak hafal dan lain-lain yang berkaitan dengan usulul hadis. Boleh ke? Boleh kan? Tidak payah bagi tak? Usaha ini diteruskan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari naik PhD tahun 256 Hijrah dia mati. Dalam ketiga kitabnya Al-Bukhari tulis dalam kitab, tapi bukan kitab khusus lagi, ilmu sampingnya dalam kitab dia. Dia tulis dalam At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir. Ada tiga kitab Bukhari tulis. Tarikh makna sejarah. Sejarah kecil, sejarah pertengahan, sejarah besar. At-Tarikh As-Saghir sejarah kecil, At-Tarikh Al-Awsat sejarah pertengahan, At-Tarikh Al-Kabir sejarah besar. Jadi Al-Bukhari ada tulis perkara yang berkaitan dengan ilmu hadis dalam kitab, tapi bukan kitab berasing. Muslim juga tulis juga benda ni. Dia tulis dalam Sahih Muslim dia. Dalam kitab Sahih Muslim itu ialah kumpulan hadis-hadis,
tapi ada dia bincang juga ilmu-ilmu yang mengenai dengan usulul hadis ataupun mustalah. Dalam Sunan Abu Dawud buat juga dalam Sunan Abu Dawud. At-Tirmizi dalam Ilalul Hadis, dalam kitab Al-Ilalul Mufrad dan Al-Jami' ataupun Sunan At-Tirmizi. Inilah baru siapa buku orang pertama yang buat buku ilmu hadis. Kok tak campur buku lain. Baiklah. Kok tadi dia tupai lah ilmu hadis, membicarakan mustalah hadis itu cara tupai. Ulama yang pertama ialah Ar-Harmuzi yang mati pada tahun 360 Hijrah. Nama kitabnya Al-Muhaddithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ada siapa kali. Kemudian diikuti oleh Al-Hakim An-Naisaburi melalui kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis dan Abu Nu'aim Al-Isbihani. Kemudian usaha tersebut disambung. Saya baca cepat tanpa. Kalau saya baca cepat mana tidak mustahak beri perhatian mana oleh Khatib Al-Baghdadi melalui kitabnya Al-Kifayah fi Al-Riwayah dan Al-Jami'ul Adab Al-Syaikh Was-Sami' dan Al-Qadi Iyad dalam kitabnya Al-Ilma fi Takyid Al-Riwayah wa Dabt Al-Sami'. Kitab Ulumul Hadis yang kemudian yang muncul adalah hasil karya Ibnu Salah. Inilah kitab yang lengkap. Ar-Ramah orang lain yang tulis kitab daripada Ar-Ramah itu tak lengkap. Inilah kitab pertama yang dihasilkan oleh Ibnu Salah. Dia ni ulama hadis di kurun yang ketujuh dari. Dia mati pada tahun 43 Hijrah. Dalam judul kitabnya nama dia Muqaddimah Ibnu Salah dari kitab. Dan boleh dikatakan ulama tefah pada ni ia buat buku ilmu hadis semuanya bersandar kepada kitab ini. Sumber dia masih tak lagi. Nak goyak Muqaddimah Ibnu Salah ni kitab yang lengkap mengenai ulumul hadis. Kitab ini dianggap sebagai kitab usul hadis ataupun mustalah hadis yang terbaik dan lengkap pernah dihasilkan sehingga menjadi tumpuan kepada para penuntut dan pengkaji. Banyak ta'lif dan syarahan ringkas telah dibuat oleh para ulama terhadap kitab tersebut seperti Az-Zarkashi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Nawawi juga, Imam Nawawi juga meringkaskan kitab tersebut melalui kitab karyanya yang berjudul Al-Isyad dan Taqrib wa Taysir fi Sunan Al-Bashir Al-Nadir. Dua kitab dia ni. Kitab Nawawi itu kemudian disyarah oleh As-Suyuti melalui kitabnya Tadbir Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi. Kemudian muncul lagi karya-karya dalam bidang ulumul hadis secara khusus seperti Al-Iqtirah oleh Ibn Daqiq Al-Ain, Alfiyah Al-Hadis oleh Al-Iraqi, Fathul Mughir. Boleh cepat sikit ni. Saya kata sekadar baca pada tidak ustaz ni orang tidak hafal mana. Saya ingat dulu saya hafal beberapa bulan ni. Dah masuk esok. Sampai esok tak ingat balik. Kita hafal